Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya nak explain mengenai bagaimana kita nak buat double integration kalau kita ada non-rectangular region. Okay, untuk yang previous topic kita dah lihat bagaimana kita nak integrate over the rectangular region kan. So ini kali ni non-rectangular region ya. So oleh kerana rectangular region ni bukanlah semudah rectangular region. Okey, jadi ada dua, kita lihat basically ada dua jenis region yang kita boleh refer lah. Okey, yang type 1 adalah di mana sekiranya kita ada region. Okey, kalau kita lihat region yang ni, ini kalau kita lihat region yang ni, macam apa yang dikatakan sebagai type 1 tu, di mana kalau kita lihat ini pada paksi X pada paksi X. Okey, pada paksi X region awak ni, kalau belah X ni kan, ni X kan, dia ada X equal to something lah. So dalam kes ni X equal to A lah. Macam dekat sini, walaupun dia muncul macam ni, tapi dia ada pada X equal to B. Okay, dia pun pada Y equal to B, tapi nya Y awak dia ada yang lain lagi lah. Okay, bila kes macam ni, okay, itu X, tapi bila kita lihat pula Y, ni Y kan, Y awak kalau rectangular region kan, dia jadi macam segi empat, betul tak? X A sampai B, Y awak C sampai D kan. Okay, tapi dalam kes region awak ni, dia tak jadi segi empat pun. Okay, dia tak jadi rectangular, of course lah, sebab dia ada curve dekat bawah ni. So Y awak ni tadi, kita tak boleh simply ambil Y equal to C. Contoh dekat sini C kan, kita tak boleh simply ambil Y equal to. Sebab apa? Pada paksi Y, dia punya ni bukan Y equal something lah, tapi dia ada function dekat sini. So function ni adalah Y equal to G1X lah. Sama juga dengan region ni. Kalau kita tengok Y yang bahagian atas ni, okay, sebab region ni kan dia ada kiri, kanan, atas, bawah, atas kan. So yang bahagian atas ni pula dia ada lengkung macam ni. So ini pun kita tak boleh ambil Y equal to D macam yang rectangular lah, tak boleh. Walaupun dia dekat contohnya dia dekat D dekat sini kan, dia punya maksimum dia, tapi still lah dia bukan sentiasa D pun pada setiap X lah. So dia adalah curve. Okey, ini type 1. Jadi apa kaitan type 1 tu? So untuk type 1 ni, kita punya integration dia, okey, kita kena integrate dalam dia adalah pada Y. Okey, integrate pada Y. So bila integrate pada Y, jadi kita kena letak limit bawah dia adalah bawah ni lah, yang bawah Y awak yang paling yang bawah. Sebab Y kan kita kira ini paling kecil sampai ke atas kan, mestilah daripada bawah ke atas ya. So limit atas dia adalah limit Y yang atas ni lah, G2. Kemudian baru kita integrate pada X lah. So X awak dari A sampai B. Okey, itu dia. So type 2 of course lah yang bersebalik daripada yang ni. Kalau tadi Y awak yang problem, kali ni Y dah okey. Dari C sampai D dia ada straight line dekat sini. So Y equal to C lah. Sini pun straight line. Okay, Y equal to D. Okay, tapi masalah kita dekat X. X kita belah kiri ni kembung macam ni, belah kanan ni kembung macam ni. Jadi curve yang ni belah kiri ni adalah X equal to something lah. X is function of Y, sama dengan belah kanan X equal to function of Y. So dia punya, kita punya integration pula, kalau tadi kita perlu ambil dy bawah, sebab apa? Y awak limit dia dalam function. Tapi untuk yang belah kanan, kita perlu ambil dx. Limit dia punya integration bawah perlu ambil dx. Sebab apa? Kita kena integrate pada x dulu. Sebab apa? X awak ni dia punya limit dia dalam function of Y, macam tu. Dan Y pula yang luar adalah number. Samalah ini ya, integration yang di luar mesti number, barulah kita boleh dapat dia punya result lah. So kalau tak salah lah, sebabnya tak selesai pun benda ni. Okey, kalau bukan type 1 dengan type 2, contoh
katalah saya ada dia punya region dia macam mana ya, katalah saya ada region dia okey macam ni. Okey, kemudian macam ni. Macam mana nak buat region? Okey, so sini pula ada macam ni. Okey, kan ada dia punya, ada pula lengkung dekat sini, ini curve dekat sini, bawah ni pula ada pula curve macam ni. Okey, so kalau dalam kes ni macam mana? So katalah saya ni adalah X, ini adalah Y. Jadi kalau dalam kes yang macam ni, bagaimana kita nak buat? Sebab apa? Kenapa saya kata dia ada problem dekat sini? Okey, kita lihat dia punya ni ya. Pertama kita check ya, kalau X, okey, X ya, okey, X ni tak ada masalah. So let's say X equal to B lah. Tapi X yang belah kiri ni ada problem, sebab X belah kiri ni ada curve. So X equal to function of Y. Apa? Saya guna H lah, HY, H1Y lah. Okey, Y pula, kalau kita tengok Y, okey, tengok pada paksi Y, awak tengok dari paksi dia ni. So ada lengkung yang ni lah. So Y equal to function of X lah. So G1X. Okey, Y atas ni straight line, tapi nya dia condong. Bila condong dia bukan Y equal to number lah. So dia ada Y equal to fx juga lah. So Y equal to G2X. Macam mana case macam ni? Sebabnya kalau awak buat integration pun, kalau awak ambil katalah sebab ada X equal to B ni kan, awak pun ambil type 1, tapi nanti problem dekat limit luar ni, X awak ni still ada function. Okay, so kalau case macam ni, kita kena divide kepada beberapa bahagian yang sesuai. Okey, bahagilah berapa part ni, boleh satu kan ni. Okey, ni pula mungkin bahagi yang ni, ni dah boleh. So ni dah boleh. So ada 3 lah. So nanti integrate tambah. Okey, case yang macam ni pun ada. Cuma kita fokus kepada type 1 dengan type 2 lah. Kena faham dulu macam mana nak pilih dia punya integration dia, mana duduk dalam, mana duduk luar. Kemudian yang ni dia dah simple, awak just bahagi-bahagikan region saja. Okey, kita tengok example lah. Okey, now rectangular region ada beberapa example. Ada juga example yang dalam modul. So saya harap sangat awak ada modul tu. Sebab apa? Dalam modul tu banyak soalan. So bila banyak soalan, awak boleh cuba. Sebab ini untuk multivariable function dengan multiple integral ni, dia kena, awak kena faham sama macam mana nak letak dia, nak ambil limit daripada region tu. Itu sangat penting. Sebab awak tak lepas nak dapat limit tu, memang tak boleh buat integration sampai akhir lah. Dia bukan macam integration single integration yang sebelum ni lah, kita dah siap-siap ada limit, ataupun setakat curve biasa je dan masuk limit. Itu senang sangat. Okey, tapi yang ni memang kita kena lukis dulu region kalau perlu, kemudian kena pandai pilih mana satu dia punya limit. Jadi itu benda tu kena memerlukan latihan. Okey, jadi kena try lah. Yang kalau ikut yang dalam kelas ni je ataupun dalam video ni je, memang tak cukup lah. Okey, ataupun ambil inisiatif buat soalan-soalan yang semester sebelum ni lah. Tapi soalan-soalan semester sebelum ni tu ada yang senang sangat. Okey, cuba buat soalan-soalan yang ada yang susah sikit lah. Okey, untuk non-rectangular region, so kita evaluate setiap untuk yang A ni, kita akan lihat ya, evaluate integration yang ni over the region R. So region R kita dah ada dekat sini. Ini kita punya region ni lah, ni. So kita tak perlu susah-susah nak
sketch dia punya region. Okay, kalau tak ada memang kita kena sketch. Kalau sebab sometimes tak nampak kita nak buat dia punya integration ni ni adakah. Okay, okey, semula ini. Jadi function yang ni, ini straight line ni adalah y equal to x plus 1 ni function yang lengkung ni adalah y equal to x squared. Function sini kosong lah, sini so region awak dia bounded by dua straight line dekat sini lah. Ini kalau kita lihat dari yang contoh tadi tu, ini adalah pada type 1. Okey, jadi kalau tak tahu pun tak apalah, sebab tahu kita tak tahu x kita adalah nilai biasa, so y tak ada masalah lah dekat sini. Jadi kalau nak tulis balik, kita boleh tulis. Kalau ini biasa kita tak tulis, biasa saya buat direct je dalam limit, tapi tak apalah, saya tulis je dia punya kalau awak tengok dia punya limit dia. So x awak dari ni kan, straight line yang ni, iaitu x equal to 0 sampai kepada x equal to 1. Y pula untuk region ni sahaja, y yang bawah. Okey, region ni, ini dah settle untuk x Janganlah tengok lagi yang ni, tengok pula 2 ni kan ada 4 ni kan, nak tengok bawah dia. Bawah dia adalah lengkung yang ni, so lengkung yang ni adalah dari y equal to x squared sehingga kepada line yang atas ni lah, yang condong ni. So ini adalah y equal to x plus 1. Okay, so substitute ke dalam integration. Kita nak evaluate integration yang ni. So ini adalah sama dengan R ni, sekarang kita dah pecah lah, pecah kepada dy dx or dx dy y squared x. Okay, macam tadi, sebab ada type 1, tengok balik slide. Okay, so dy dx ataupun dx dy depends pada type tu lah. So macam case ni, kalau tak nak hafal type apa pun tak apa, tengoklah mana yang number. Yang number adalah x. Okay, so x adalah dari 0 sampai 1, jadi x awak mesti di 2. Okay, 0 sampai 1, y dekat dalam lah. So y dari x squared sampai x plus 1. Senang je. So 0, 1, then integrate macam yang saya tunjuk dalam first video tu. So sekarang kita integrate with respect to y. So integrate y lah. So integrate y kuasa 3 per 3 lah. So y kuasa 3x per 3 dari x squared sampai x plus 1 dx. So 0 sampai 1. So substitute. Okay, nak substitute into apa? Tengoklah awak integrate pada apa. Integrate pada y. So substitute dalam y, masuk dalam y. So kita ada x plus 1 kuasa 3 x. Okay, 1/3 ni saya keluarkan tapi jangan lupalah untuk darab semula. Dan satu lagi minus x squared. X squared times x adalah x cube x. Okay. Okay, lepas tu boleh apa ni, x cube dx. Okay, lepas tu yang ni sampai dekat sini awak boleh nak ni, tapi kalau saya sebab awak kelas saya kan, jadi yang ni awak masuk je dalam calculator. Maksud saya calculator awak ada calculator kan, dah pandai integrate guna calculator. So masukkan saja integration apa ni, 1/3. Jangan lupa, saya yang selalu tertinggal 1/3 ni. 1/3 times calculator bagi apa, integration radian. Make sure ni saya tak nampak lah apa ni. Integration of x plus 3 cube
So alpha x plus 1 kuasa 3 times x lah. Okay, alpha x kan, minus x cube minus x cube dx. So limit dia adalah dari 0 sampai 1 lah. Equal to 11/5 darab dengan 3 ni lah. Kejap ya, saya double check nanti. 11/5. So sama dengan 11/15. Macam salah. Kat mana entah salah. Saya salahnya. Kena check lah. Y kuasa apa? Sini x plus 1 kuasa 3 tolak x kuasa tengok tu saya yang masuk dalam x. Sorry, sini adalah y kuasa 3 kan. So ni dan substitute dalam y kuasa 3, jadi x kuasa 6, x kuasa 7 dekat sini. Okey, x kuasa 7. Jadi tengok balik kalkulator tadilah. Tukar kepada x bawah. Mana entah. Ni ni tukar ini dah betul. Okey, ni x kuasa 7 sama dengan 93/40. Betul. So 93/40. 93/40. So ini sama dengan 31/40 lah. Okey. Macam tu cara dia. Kemudian kita tengok example yang B. Untuk example yang B. So dekat sini kalau awak tengok, dia dah bagi direct dah. Y dari 1 sampai 2, X dari Y sampai Y cube. So tak perlu nak buat apa-apalah, just substitute sahaja. Jadi kita ada integration of exponent X over Y dA over the region R equal to, okay, dalam kes ni Y awak yang number, okay, Y yang dalam bentuk number. Jadi bila Y dalam bentuk number, okay, saya tulis siap-siap lah, X per Y. Y ni kita letak dekat luar. Okay, so Y cop siap-siap tempat dekat luar ni 1 sampai 2. So yang dalam adalah mestilah X ya kan. So X awak tengok dari Y sampai Y kuasa 3. Simple je. Then integrate lah 1 sampai 2. So integrate exponent X over Y dx. Okay, untuk exponent X over Y ni saya tunjuk integration bagi exponent. Integration bagi exponent X dx ini adalah sama dengan exponent X plus C lah. Okay, macam mana pula kalau dengan integration of exponent 2x dx? Okay, integration dia adalah exponent 2x, integration bagi exponent tu semula lah, bagi dengan 2 dekat sini. Okay, integration dia plus C.
Okey, dalam kes awak dekat sini kita ada y ni. Okey, let's say y ni sama macam constant. Kita nak nampak ini kalau kita ni, so x over y x over y pula, x over 2. Maksudnya constant tu kita anggap y tu sebagai nombor nilai biasalah kalau kita integrate yang ni. So katalah kita ada x over 2 dx. Okey, integration ni dah jadi apa? Dia akan jadi x eksponen x over 2 integrate eksponen juga. Dia sama macam differentiate, cuma kita kena bahagi dengan awak differentiate atas ni terhadap x lah. So kita dapat 1 over 2. Okey, sama dekat sini. Kalau y tu kita anggap sebagai constant, so of course dia punya differentiation dia kita akan dapat eksponen x over y juga bahagi dengan ini, sama macam ini sebabnya 1/2 sini 1/y lah. So 1 over y. Okey, limit dia adalah y sampai y kuasa 3 dy. Okey. Okey, so y kuasa 3 ni substitute ke dalam x. So x equal to y, x equal to y cube. Okey, 1 sampai 2. So substitute 1 over y ni dia jadi y je lah. Ini kan dia jadi, saya tulis balik lah, 1 over y, so dia jadi y eksponen x over y from y equal to y cube dy. Okay, dan 1 sampai 2 substitute dalam x tadi lah, kita dah tengok tadi. So kita dapat y eksponen, so x equal to y kuasa 3, so y kuasa 2 lah, y kuasa 2 tolak y eksponen y over y 1, eksponen 1 eksponen lah. Okey, dy nombor biasa ya ni. Okey, sekarang kita nak kena integrate. Okey, nak buat dia punya integration. Ini tak ada masalah. Okey, sebab apa? Sebab ini nombor, so constant je lah. Kita integrate y, dapatlah y squared over 2. Okey, tapi macam mana dengan yang belah kiri ni? So yang belah kiri ni kita tukar kepada u substitution. So let's say kita ada u equal to y square. Ni kita tak boleh integrate direct, kena tukar u lah ni, jadi u nanti boleh potong dengan ni. So del u over del y ataupun du over dy sama dengan 2y. So dy, okay, dy equal to du over 2y. So ini sama dengan 1 sampai 2 y eksponen u, okay, y eksponen u. Saya pecah 2 lah dia punya integration ya, dy. Nak combine pun boleh lah, tapi tak nak combine pun boleh. Tapi saya pecah kat sini ya. So di sini dy, sini buat dy tadi, so saya letak du over 2y lah, minus integration 1 over 2y eksponen dy. So ni biar je lah, nanti kita integrate. Ini boleh potong dan substitute back u dekat sini. So kita ada ni 1 over 2 ada dekat sini, 1 over 2 1 sampai 2 eksponen u, substitute back u ya. So u adalah y squared di apa apa ke saya ni, sorry, integrate dulu, cepat je nak substitute. Ok, integrate dulu pada u. So kita dapat dekat sini ni ada 1 over 2 so 1 over 2 eksponen u, ok, between 1 over 2. Okay, ni dah settle dekat sini. Integrate pula yang belah kanan ni, tolak. Integrate y adalah y squared over 2 lah. So y kuasa 2 eksponen per dengan 2 1 2, dan barulah substitute back u ni sebagai y squared 1 over 2 eksponen y squared. Ok, eksponen y squared lah.
1 over dari y ada 1 sampai 2, dan y squared over 2 eksponen 1 sampai 2. Okey, kalau yang macam tadi tu, bila melibatkan polinomial yang tinggi tu, okey, tak apalah, awak gunalah kalkulator. Tapi sampai dekat sini saya nak check awak punya integration. Okey, dekat sini saya nak check punya integration lah. Pernah belajar teknik-teknik integration masa maths 1 tu kan. So gunalah dekat sini. Okey, ni nanti kalkulator tu awak guna untuk check saja. So kita substitute. Sini pun ada 1/2 dekat sini. Tak apalah, substitute semua-semua ni. Kita akan dapat 1/2. Sini pun ada 1/2. Saya keluarkan sekali lah. Ini eksponen 4. Tolak eksponen tolak. Okay, tolak yang dekat sini lah. So y kuasa 2 4 eksponen tolak tolak eksponen. Betul tak? So 1/2 eksponen to the power of 4 tolak 1 tolak 4 tolak 5 tambah 1 tolak 4 eksponen. Okey. Eksponen kuasa 4/2 tolak 2 eksponen. Betul lah. Okey, macam ni. Okey. So kita move kepada next question. Next example lah. Okay, kali ni kalau kita tengok dia punya example ni, dia bagi region je, tak bagi pun macam tadi. Saat yang ni, macam yang ni, dia dah bagi siap-siap dah limit dia dari berapa, so tak susah hati sangat lah. Sama yang ni dia dah bagi region, dah sketch, kena pandai baca daripada graph je lah. Tapi yang ni pula dia tak bagi apa-apa, dia bagi function je. Jadi pandai-pandai lah nak anggap region tu apa, tapi tak boleh nak buat pandai-pandai. Jadi kita kena sketch region tu. Okey, sketch region berdasarkan apa? Berdasarkan graph ini. So saya tunjuk. Okey, sekarang kita ada y equal to x kuasa 3 lah, paling senang So y equal to, so ini bila y1 lah, y negatif 1, x negatif 1, y juga negatif 1 lah. So dia point dia dekat sini. Ingat y kuasa 3 tu. Tapi bila x2, y adalah 8. So di atas sini lah, sama lah dekat bawah sini So dia punya graph macam ni. Untuk y equal to x kuasa 3. Tapi macam mana pula dengan y equal to benda ni, set x. So y equal to set x ni, kalau macam susah nak ingat dia punya graph dia, okey, kita kuasa 2 kalah dua-dua belah. So y equal to set x. Kalau dah tahu sketch je lah. Dia bahagian atas apa, yang dia lengkung bahagian atasnya. Tapi kalau tak tahu, lukis kuasa 2 kan dulu. So awak akan dapat y squared lah. Y squared equal to x. So x equal to y squared lah. X equal to y squared. Okey, kalau y equal to x squared yang ni, x equal to y squared yang ni. Gitu je lah kalau nak hafal dia punya ni. Kalau tak masukkan nilai dalam ni. Okey, tapi apa kaitan dengan set x? Set x ni maksudnya dia bahagian atas sahaja. Sebab apa? Dia pada bahagian y nya adalah positif. So y positif atas ni sahaja. Jadi kita dapat dia punya lengkung yang kedua ni, y equal to set x ni adalah bahagian atas. So masuk sikit nilai lah. Bila x1, y juga 1 lah. So dia dekat sini Jadi bila x2, y adalah set 2. Set 2 berapa dah? 1 point something lah kan, atas sikit kot gitu. So awak dapat lah lengkung dia macam ni. Okay, jadi region yang bounded by two curve ni adalah region yang ni lah.
Yang ni, yang kecil ni. Okay, ni region dia. Okay. So region, okay. Sekarang bila dah dapat dia punya region, kita kena cari dia punya limit. Jadi nak cari dia punya limit, buat macam tadilah, senang sahaja. So dalam kes yang ni, kita tengok macam tadi. Okay, sini ada point ya, dekat sini. Okay, kita tahu, okay, kita boleh ambil dua-dua. X sebagai point yang ni. Okay, katalah saya nak ambil X sebagai point yang ni, X yang kedua. Jadi saya ambil point dekat sini, X sama dengan berapa ni? X sama dengan 0. Point yang dekat sini ni kan 1, 1 tadi ni kan. Okay, kalau tak yakin dekat sini berapa nilai dia, cari dia punya intersection. So nak cari intersection macam mana? Buat je lah. Y sama dengan set X. Satu lagi, Y equal to X cube. So set X sama dengan X cube. Jadi kuasa 2 kan, dapat X equal to X kuasa 6. Okay, so bawa ke belah kiri ni lah, X tolak X kuasa 6 equal to 0. So kita dapat X 1 tolak X kuasa 5 sama dengan 0. So X ada 2 point, intersection dia X equal to 0, X equal to 1. So mana satu ini 0, ini satu lagi adalah X equal to 1. Okay, X equal to 1. Okay, bila kita ambil X sebagai nilai macam tu, so awak tengok pula pada paksi Y. Tengok pada paksi Y, region dia yang ni. Okay, yang ni. So X awak dah ambil sebagai nilai yang dekat sini. Y tak boleh lah ambil yang ni, point yang dekat sini juga, tak jadi apalah. Okay, so Y awak nak tak nak, awak kena ambil lengkung yang ni. So lengkung yang ni mana? Ni dah ambil X, dah ambil X equal to 0 dengan X equal to 1 ni. So saya tulis X awak dari 0 sampai 1. Y tak boleh lah ambil point yang ni sebab X dah ambil ni. Okay, Y kena ambil region ni, nak bagi cukup dekat sini, kena ambil yang bawah dengan ni lah. So yang bawah yang mana? Ni lah bawah. Ni bawah, ni atas. Okay, so Y yang bawah ni, lengkung apa ni? Lengkung atas. Lengkung yang bawah ni, ni kalau kita tengok function dia adalah Y equal to X kuasa 3. So bawah lah. Lengkung atas dia adalah yang ni lah, yang lengkung yang ni. So Y equal to set X. Macam tu je. Okay, boleh tak kalau nak ambil Y sama dengan, tak nak X ni, ambil Y, boleh ambil je lah Y sama dengan ni. Okay, tapi nanti function dia awak kena ambil X lah, sebab Y dah chop dia punya point ni kan. So kena ambil function X. X dari kiri, ni kiri ke kanan. Okay, ni kiri kanan. So X kiri ni daripada Y equal to set X, kita kena tukar lah. X sama dengan apa? X sama dengan Y kuasa 2. So sama dekat sini, X sama dengan apa? X sama dengan punca 3Y. Okay, okay, sekarang kita nak integrate. So integration kita, function kita, kita punya integration tu apa di region R, integration apa? 4xy tolak y cube. 4xy tolak y cube dA. Okay, so 4xy tolak y cube dA adalah, okay, saya ambil tadi dekat sini X saya ambil sebagai number. Okay, so X sebagai number, so X dekat luar lah. So X dari mana? 0 sampai 1. Y pula kita ambil function yang ni lah, tengah ni. So Y dari mana? X cube sampai set X. Okay, awak boleh integrate. Integrate. Okay, 0 sampai 1. Integration pada apa? Pada Y. So integrate pada Y lah. So Y, so Y kuasa 2 per 2. So kita dapat 2x y squared minus y over 4 over 4 y power of 4 over 4. So Y dari x kuasa 3 sampai set x dx. Okay, substitute dalam apa? Dalam Y lah. So substitute dalam Y. Okay, masukkan dalam Y ni, kita ada okay, so kita ada 2x y squared dekat sini. So masuk y squared dekat sini adalah set x kuasa 2 lah.
Okey, minus set X kuasa 4/4. Okey, minus tolak ni Y sama dengan X kuasa 3. So Y sama dengan X kuasa 3 masuk dalam Y kan. So X kuasa 3 kuali 2, X kuasa 6, X kuasa 7 lah. 2X power of 7 minus X kuasa 3 kuasa 4 berapa? X kuasa 12/4. Okey, tak muat. Ini adalah dx. Sekejap, saya tulis kecil sikit. So ini kita ada apa tadi? Apa benda tadi lah? 2x power 4 ni 2x set X kuasa 2 tolak. Okey, saya tunjuk lah ya. Set X kuasa 4/4 tolak. Okey, X kuasa 3 dekat sini. So kita ada 2x X kuasa 3 kuasa 2 tolak X kuasa 3 kuasa 4/4. Okey, dx. Okey, lepas tu set X adalah X kuasa 1/2. So ni kita akan dapat X je lah. Simplify 0, 1. So kita dapat dekat sini 2x squared. Okey, 1/2 kuasa 2 lah. So tolak X kuasa 2/4. Betul tak? Tolak 6, 7 2x kuasa 7. Ni ada dalam bracket So ini tolak-tolak tambah lah. So plus X kuasa 12/4 dx. Okay, boleh check, double check dengan kalkulator awak lah. Okay, yang ni saya integrate. So saya dapat 2x kuasa 3/3 tolak X kuasa 3/12 tolak 2x kuasa 8/8. So 8 potongan 2 ni X kuasa 4 lah. Ok, plus X kuasa 13/13 kali 4 berapa? 13 kali 4 52. Ok, between 0 until 1. So saya bagi jawapan teruslah, awak kira sendiri berapa dia punya answer dia. Nanti saya double check. Okey, ini 55/156. Okey, kejap ya, saya check dulu betul ke tak dia punya. Dekat sini lah. So 2 tolak 2x kuasa 7 ni betul. X kuasa 12/4 betul. So ini 7. Okey, ni betul. Okey, buatlah macam tu. Ni boleh combine, tak perasan buat saya ni combine. Okay, last example. Ni kira ya, teruskan pengiraannya ni. So last example, ada pula apa, R adalah triangle. Okay, triangle. Bagi triangle dengan vertices, dia punya bucu-bucu dia dekat situ. Okay, kita tengok 103 lah. So 0, 3. Katalah 3 dekat sini. Bucu yang kedua adalah 1, 1. So 1, 1. Katalah dekat sini. Satu lagi 5, 3. 1, 5, 3. So katalah ini 5, 3 dekat sini. Ok, combine.
Okey, 53. Oh, susah nak bagi lurus. Boleh lah tu. Okey, satu lagi straight line dekat sini. Okey, gitu. So ini X dan juga Y. So dapat triangle yang ni. Ini region awak lah. Okey, macam mana kita nak integrate dia punya dalam integration dia senang je, 6 je. Sebab apa? Saya cuma nak tunjuk macam mana nak dapatkan limit dia sahaja. So kat dalam case yang macam ni nak guna yang mana? So dalam case macam ni kena pandai-pandai tengok lah. So dalam case ni, okey, katalah saya kata okey, saya nak ambil okey, ada bucu ni X ni kan, ni X, nak ambil X dekat sini lah. So X awak katalah ambil dekat sini. Bila kita nak dah ambil X yang tu, okey, katalah X ni X equal to berapa ni? X equal to 0 kan, ni X equal to 5 lah, sebab sini X sama dengan 5. Bila ambil dekat sini, bila nak ambil Y kan dari bawah ke atas kan. Okey, dalam kita punya ni region kita, ingat yang saya tanda-tanda tadi. So yang atas tak ada masalah. Masalahnya bila Y bawah ni ada dua pula cabang dia. Bila ada dua cabang macam tu, awak kena tahu yang mungkin awak ambil, okey, dia boleh, tapi dia kena divide tu lah dia punya ni. Jadi cara yang kita kalau nak buat direct tu tak boleh. Jadi mungkin salah. Sebab apa? Y kita mana satu? Ni ke ni? Mana satu? Tak boleh kan. So kalau tak boleh ambil lah X sama dengan 0 dengan X sama dengan ni. Jadi kita tukar pula dia punya. Tak boleh X, tak boleh ambil, kita bagi dekat Y . Okay. Kalau bagi dekat Y, okay, bagi dekat Y. So Y ambil yang ni. So Y awak ni straight line straight line. Y equal to apa dekat sini? So ini adalah Y equal to, sebab ni 3, ni 3, jadi sini adalah Y equal to 3. Y bawah pula, okay, Y sini. Okay, ni awak punya ni, tak ada masalah So Y paling bawah dekat sini lah, dekat titik ni. Okay, so Y paling bawah berapa ni? Y sama dengan 1. Okay, X pula kita ambil dari kiri ke kanan lah. So kiri awak kan ni region kan. So yang kiri yang ni lah, ni kiri, ini kanan. So yang kiri ni apa dia ni? Ini line ni kena cari Line ni dari point 03 sampai 11 ni. So macam mana nak cari yang kiri ni lah, yang X yang belah kiri ni dengan X yang belah kanan ni. Saya tanda dengan yang ni, yang belah kiri ni. Okay, ni saya tulis dekat sini dia ada 2 point, 03 dengan 11 ataupun sebaliknya lah. Okey, ini macam mana kita nak buat? Kita guna straight line punya formula. Y equal to mx campur mx plus c lah. Okey, so m adalah dia punya dibuat over dx lah, dia punya slope, keturunan dia. C adalah kita punya intersection dengan Y. So intersection dengan Y dekat sini, 1x equal to 0, Y equal to 3. Okay, so yang dalam case yang ni cari dulu M dia. So M dia adalah dy over dx. Okay, Y awak tengoklah ni tolak ni 3 tolak Y tolak Y, 3 tolak 1, 2 bahagi dengan 0 tolak 1, negatif 1. So negatif 2. C kita adalah, tengoklah dia intersection pada 4CX ni pada 3. Okay, okay, dapatlah. So Y equal to M negatif 2 plus 3. Okay, dah settle untuk yang pertama. Untuk yang kedua ni, yang belah kanan ni, so dari point mana? Point 11 ataupun 53 sampai 11 lah. Okay, 53 sampai 11. Dia tak kisahlah dari mana pun, asalkan awak jangan confuse masa cari tu lah. Dia sama juga, Y sama dengan mx plus c. So dapatlah M equal to dy over dx. So tolak Y lah, 3 tolak 1 2, 5 tolak 1 4. So 1 over 2. C pula. Okay, macam mana nak cari C?
masukkan awak kena dapatkan Y ni lah. So masuk dalam salah satu ni lah, Y equal to MX macam ni Y equal to MX sampul C. Katalah kita pilih point 11 okay, when Y equal to 1, M adalah 1/2 lah. Kita dah dapat tadi 1/2 X plus C. So C equal to 1/2 X ni 1/2 darab 1 lah, sebab kita ambil kejap ini Y equal to 1/2 X tambah C kan. So kita tak dapat C ni. So let's say kita okay, let's say kita refer pada point 11 ni. Okay, kita masuklah Y1 X1 plus C. So dapatlah C. Okay, C sama dengan 1/2. Therefore kita ada equation kedua, Y equal to 1/2 X plus 1/2. Okay, macam tu. Jadi macam tadi saya kan tulis dia punya ni, saya kan tulis dia punya limit dia. So limit dia X dari mana ke mana, Y dari mana ke mana. Okey, tadi kita ambil Y tadi number kan, dari 1 sampai 3. Okey, X kita adalah dari function yang satu calik ni, yang atas ni lah, daripada sini ni X kiri dan satu lagi daripada sini. Okay, tapi X ni kita kena tukar kepada function of Y lah. Maksudnya ini 2X. Maksudnya ini kan Y equal to negative, kena tukar kepada X itu something. So ini kalau saya tukar kepada X itu something, saya dapat X equal to Y tolak 3 negatif 1/2 Y tolak 3. Okay, sama lah dengan yang ni. Ini kalau saya ni, saya dapat X equal to 2Y minus 1. Okay, so ini yang mana? Yang bawah. Yang bawah adalah yang satu ni lah. So yang bawah yang satu ni, ini adalah dari negatif 1/2 Y minus 3. Atas 2Y minus 1. Okay, kemudian X dari mana ke mana tadi hilang dah. X X dah ada saya tulis kat bawah ni so, padam lah yang atas ni. Kemudian kita masukkan dalam integration. Kita ada simple integration. Okay, so 6dA simple integration, sebab saya nak bagi awak kena faham dulu macam mana nak masuk, dan lepas tu baru dia consider integration yang susah sikit lah. So 6. Okay, sebab Y dari adalah yang number dia, so Y duduk luar lah. X adalah yang function, X duduk dalam. So function bawah adalah negatif 1/2 Y minus 3. Jangan susah hati sangat dengan function yang pelik-pelik ni. Sebab apa? Nanti kita ni juga, okay, just masa integration dah, masa nak integrate tu baru kita fikir. Okay, lepas tu kira je lah. So integrate 6 1, 3, integrate 6 letak luar pun tak apa, letak dalam pun tak apa, mana-mana lah. So integrate pada apa? Pada X. 6Y 1/2 Y minus 3 sampai 2Y minus 1 dy. So this is equal to X, this is equal to X. So substitute dalam tengok tu, awak integrate pada X kan. So X lah, integrate substitute dalam X. So kita ada 6 2Y minus 1. Okay, minus 6 1/2 Y minus 3. Okay, dy. So kita dapat
Okey. Ini adalah 12y tolak 6. Nak tolak, ini boleh potong lah. So 3 3y campur 9 dy. Okey. Nak habis dah. So integration kita simplify. Saya simplify, tak simplify tak apalah, tapi nak bagi nampak sikit ke dalam dia, simplify sajalah. So 12 × 9 9y 9 tolak 3 plus 3 dy from y over 3. So ini sama dengan 9y kuasa 2 per 2 campur 3y 1 until 3. So ini sama dengan apa? Okey, sekejap ya. Macam biasa saya akan double check dululah dengan apa yang saya dah buat ni. Betul ke? Negatif positifnya. Jawapan dia 30. Sekejap saya check dengan sini ya. Ini 2y minus 5/2y jadi something dekat sini yang salah. Tengok masa saya ni lah, negatif 1/2y. Betul lah, betul. Okey, dapat ke 30 tu? Okey, saya dah jumpa salahnya dekat mana. So ini negatif 1/2. Dia benda-benda macam ni lah. Awak janganlah buat kesilapan yang macam saya buat ni. Negatif 1/2 dekat sini. So bila negatif 1/2, awak substitute ni ada negatif lah. Okey. So bila ada negatif dekat situ, so sini jadi plus. Betul tak? Plus 3y. So sini jadi minus. Tukar tanda je lah. Minus 9. Okay, so kita buat. Ini kita dapat 15. Ini kita dapat tolak 15. Okay. So 15 minus 15. So ini tukar je lah. 15y kuasa 2/2 tolak 15y. Okay. Kejap. 15 y kuasa 2/2 tolak 15y. Okey. 15y tolak 15. Betul lah. Betul lah tu. Betulkanlah mana-mana yang salah. Okey. So jawapan dia 30. Okey. So saya nak stop dekat sini. Ini adalah macam mana kita nak integrate non-rectangular region. Benda yang paling penting adalah yang pertama, awak tahu nak masuk limit. Dalam double integration, triple integration, benda paling penting memang limit of integration. Okey. So saya akan sambung next video dengan double integration juga. Okey, so terima kasih.